Assalamualaikum semua. Hari ini Pak Lang akan ajar korang salah satu teknik yang Pak Lang guna untuk trade daripada dahulu sehingga sekarang. Teknik ni adalah teknik support dan resistance ataupun nama lain dia adalah teknik SNR. Untuk teknik SNR kita perlu ingat dua perkara iaitu buy di support dan sell di resistance. Untuk pengetahuan korang, SNR ataupun support dan resistance bukanlah line atau level harga tertentu. Tetapi ia adalah zone yang menjadi penanda aras kepada trader untuk entry ini position buy ataupun sell. Sama macam trendline, SNR ada syarat dia yang tersendiri iaitu untuk sesebuah trendline terbentuk, untuk sesebuah SNR terbentuk, kita memerlukan minimum 2 touch. Syarat yang kedua adalah size zone SNR mestilah di antara 10 sehingga 30 tick. Syarat yang terakhir adalah semakin besar time frame, semakin kuat zone SNR kita. Sekarang macam mana kita nak marking zone SNR? Untuk marking zone SNR, kita perlu untuk zone support, kita perlu marking full candle bearish yang paling fresh. Full candle bermaksud kita marking sekali shadow dan body. Contoh di sini, terdapat satu zone support. So, apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu tunggu price kembali ke dalam zone dan entry buy position di sini. Price akan terpantul kembali ke atas. Untuk resistance pula, cara untuk marking zone resistance adalah dengan menandakan full candle bullish yang paling fresh. Macam tadi, full candle bermaksud dari shadow sehingga body. Okey, di sini kita boleh lihat price melakukan pergerakan naik, dan turun. Di sini kita dapat lihat satu zone resistance. Apa yang kita perlu buat adalah kita hanya perlu tunggu price kembali ke dalam zone resistance dan meletakkan entry sell position di sini. Price akan kembali terpantul ke bawah selepas terkena zone resistance. SNR juga kita boleh gunakan sebagai tanda aras untuk kita set take profit. Untuk entry buy position yang kita entry di support, TP kita haruslah di resistance yang terdekat. Dan untuk entry sell position di resistance, TP kita hendaklah di support yang terdekat. Sebagai contoh di sini, kita dah ada satu zone resistance. Price telah kembali ke dalam zone dan terpantul ke bawah. Cara untuk kita set TP adalah dengan marking zone support yang terdekat dan jadikan zone tersebut sebagai zone TP kita. Okey. Untuk buy position di support pula, dekat sini kita ada satu zone support. Dekat sini kita ada satu zone support. Price telah kembali ke dalam zone support dan kita meletakkan buy position kita di sini. So, kat mana kita perlu setkan TP kita? TP kita haruslah di zone resistance yang terdekat. Okay, sekarang jom kita bergerak ke real chart pula untuk lebih mudah korang fahami teknik SNR ini. Okey, dekat sini di chart ke Euro USD time frame H4, Pak Lang ada marking satu zone support. Macam mana Pak Lang marking zone support ini adalah Pak Lang mengenal pasti bearish candle yang paling fresh di sini. Cara untuk marking zone support adalah dengan menandakan keseluruhan
candle bearish tersebut, iaitu dari lower shadow sehingga upper shadow. Apa yang perlu kita buat adalah kita hanya perlu tunggu price tadi kembali ke dalam zone support. Apabila price telah kembali ke dalam zone support, kita melakukan position buy di sini. Di sini second position buy kita dan di sini third position buy kita. So, macam mana kita nak set TP pula menggunakan teknik yang sama, support dan resistance. Caranya senang sahaja. Kita hanya perlu cari fresh bullish untuk menandakan kita punya resistance. Dekat sini Pak Lang ada satu fresh bullish di sini. So, macam mana nak marking? Zone resistance adalah dengan menandakan keseluruhan candle bullish tadi. Di sini adalah zone resistance kita ataupun zone TP untuk entry buy position di sini, buy position di sini dan buy position di sini. Dengan menggunakan teknik SNR ini, kita telah dapat memanfaatkan zone support ini sebanyak 3 kali. First entry kita di sini telah hit TP di resistance. Second entry kita telah sampai di sini, iaitu iaitu 80 pip dari zone support. Dan third entry kita di sini telah sampai ke TP kita, iaitu 130 pip daripada zone support. Okey, di sini pula adalah chart GBP/USD di time frame H1. Kat sini Pak Lang akan tunjukkan cara Pak Lang marking zone resistance. Okey, yang pertama Pak Lang akan cari bullish candle yang paling fresh, iaitu di sini. So, macam mana nak marking zone resistance adalah dengan menandakan keseluruhan candle daripada upper shadow sehingga lower shadow. Kita perlukan 2 minimum touch untuk kita entry di zone resistance kita. Dekat sini kita dah ada 1 touch dan di sini kita dah ada 2 touch. Apabila price kembali ke dalam zone resistance, kita akan melakukan sell position di sini sebagai first entry. Price turun dan kembali lagi ke dalam zone resistance, lalu kita meletakkan position sell lagi sebagai second entry di sini. Dan untuk ketiga kalinya price kembali lagi ke dalam zone entry, lalu kita meletakkan sell position di sini sebagai third entry. So, dengan hanya menggunakan satu zone resistance, kita dapat melakukan 3 kali entry. Okay. Untuk set TP bagi zone resistance adalah dengan mencari zone support yang terdekat. Macam mana ingin mencari zone support yang terdekat adalah dengan mencari candle bearish yang paling fresh. Di sini Pak Lang ada satu candle bearish yang paling fresh. Macam mana kita nak marking zone resistance, zone support? Sama seperti tadi, kita marking keseluruhan candle dari upper shadow sehingga lower shadow. Sekarang kita telah ada 2 zone, iaitu zone resistance dan zone support. First entry kita di sini telah berjalan tetapi tidak hit kita punya zone support.
second entry kita berjalan lalu hit kita punya zone support, iaitu tempat di mana kita set TP kita, dan third entry pun telah hit kita punya zone support, iaitu TP kita. So, di sini adalah sedikit sebanyak perkongsian Pak Lang tentang cara-cara untuk trade menggunakan teknik support dan resistance. Masih banyak lagi yang Pak Lang ingin kongsikan kepada korang. Pak Lang harap korang terus support Pak Lang supaya Pak Lang lebih rajin untuk membuat e-video sebagai alternatif untuk korang trade dengan lebih profitable. Terima kasih.